Baik. Kita mulakan pengajian malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila Hadratul Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ridwan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dapat ilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu man kunna bihi wajada halawatul iman ayakun Allah rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah wa ayyukraha ya'uda fil kufri kama yukraha ayyuzafu ila nar. Maksudnya tiga perkara yang barang siapa terdapat tiga perkara itu dalam hatinya maka dia mendapat kemanisan iman. Pertama, bahawa adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih ia kasihi melebihi kasihnya kepada selain keduanya. Yang kedua, bahawa tiada ia mencintai seorang melainkan cintanya kerana Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, bahawa dia benci kembali kepada kekafiran, kekufuran sebagaimana benci dicampakkan dalam api neraka. Alhamdulillah. Yang mati imam kita. Tak lupa juga Tuan Bilal, pengurusi surau, jawatan kuasa sidang jamaah muslimin muslimat mukminin. Alhamdulillah, kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana pada malam ini izinkan sekali lagi Allah Ta'ala untuk kita sama-sama dapat berkumpul untuk kita menyemarakan surau kita ini, samping untuk kita menambahkan ilmu kita, pengajian kita malam ni. Baik. Malam ni kita sambung kitab Hakikat Beriman pada Allah. Muka surat berapa kan? 49 penggal 3. Sesungguhnya okey, zaman fitnah kan? Okey, kita sambung zaman fitnah. Baik. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi dari amin. Sesungguhnya mereka tidak beriman dengan sebenar-benar berimanlah. Kerana di samping itu mereka mengada-ngadakan Tuhan yang lain. Ini pembahasan pada ayat atas wala in sa'altahum tu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Qul alhamdulillah bal aksaruhum la ya'lamun.
Dan jikalau kamu tanyakan pada mereka golongan kafir musyrikin Mekah, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang mencipta langit dan bumi? Nescaya mereka menjawab Allah. La yaqulun Allah. Nescaya mereka menjawab Allah. Qul alhamdulillah, kata oleh Muhammad, segala puji bagi Allah. Bal aksaruhum la ya'lamun, bahkan ataupun tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Tidak mengetahui apa? Tidak mengetahui hakikat beriman dan tauhid dan syirik. Dia tak tahu perbezaan tu. Kalau ikut pada ayat ni, surah Luqman 25 ni, seolah-olah menyatakan bahawa di kalangan orang kafir itu ada yang beriman. Tapi sebenarnya dalam ayat lain pula banyak menyatakan mereka pun menyembah benda yang lain, patung berhala dan sebagainya kan. Dalam ayat lain pula, walaupun tak sebut dekat sini, kan dia sebut situ, sesungguhnya mereka tidak beriman dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Kerana di samping itu mereka mengada-ngadakan Tuhan lain. Nampak? Mereka ada sembah benda yang lain pula, terutama patung berhala lah di Mekah pada masa itu. Macam tu. Zahiriyat saja sebut beriman, tapi hakikatnya tak beriman pun. Baik. Walaupun secara wasitah, perantaraan semata-mata, dan muamalat mereka, mana muamalat ni kehidupan harian mereka lah, mereka tidak mengenakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, mana dalam politik dan perundangan. Nampak? Dalam politik perundangan mereka tak pakai pun syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka pakai itu hanya sebahagian mereka saja, sebahagian tertentu ya. Sesuai yang Allah sebut dalam Quran, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Itu maksudnya, adakah mengapa mereka beriman pada sebahagian ayat dan kufur pada sebahagian ayat. Ayat yang kata tidak, mana ayat yang memberikan infak yang bagus pada mereka, mereka pakai. Ayat yang kena batang hidung, mereka tak pakai. Itulah hakikatnya orang kafir masa itu. Jadi mereka menerima dasar lain daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya Allah Taala sebut dalam Quran, apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kenaki, dan hukum siapa yang lebih baik dari hukum Allah Ta'ala bagi orang-orang yang yakin. Antara, kalau kita banding hukum Allah dengan hukum ciptaan manusia, mana lebih baik? Sudah tentu hukum ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala yang lebih tahu tentang manusia. Siapa yang mencipta manusia? Allah. Sebab kan Allah Ta'ala cipta manusia, dia lebih tahu hukum yang paling sesuai lah untuk manusia ni. Manusia ni banyak pakai hukum ikut logik akal aja. Ikut logik akalnya ni sesuai. Macam tu. Tapi hukum Allah Ta'ala ni, dia lebih tahulah hakikat macam mana kehidupan manusia itu. Jadi dia sebut dalam Quran. Baik, jangan kita cari hukum lain selain daripada Allah. Baik, beriman dengan Allah daripada segi rububiyah. Rububiyah ketuhanan lah. Uluhiyah pun ketuhanan juga. Dua lafaz berbeza tapi makna yang sama. Jangan semua pula. Ada tisu Jadi beriman dengan Allah Ta'ala daripada segi rububiyah, rububiyah ketuhanan, dan uluhiyah pun ketuhanan juga, hendaklah dibuktikan dengan mentauhidkan Allah Ta'ala. Daripada segi hakimiyah, segi hakimiyah mana ketuhanan, hakimiyah mana ketuhanan. Macam tu. Cuma dalam konteks kita Malaysia ni, faham kan? Baik, dalam konteks kita Malaysia ni, setiap hukum yang kita nak laksanakan mesti ada dia punya orang yang kata buat hukum, orang yang mengubah dasar hukum,
lepas tu diluluskan di parlimen, diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri dan sebagainya. Okey, kalau selagi tak diluluskan maka hukum tersebut tak boleh dilaksanakan. Gitu. Itu dalam senario yang di Malaysia lah. Tempat lain tak tahulah macam mana kan. Kita pun macam tu. Kalau kita nak ubah ke, nak pindah hukum dan sebagainya, kan? Ni mesti ada kelulusan daripada Dewan ataupun parlimen. Kalau tak boleh laksanakan. Dan Dewan parlimen pun tengoklah siapa yang majoriti. Dia ikut majoriti. Kalau yang majoriti Islam ramai, bolehlah kita nak pindah. Kalau yang ramai itu majoritinya bukan Islam, mereka pula contoh jenis menentang Islam, macam mana? Memang tak dapat nak laksanakan lah. Kan? Tu kena faham lah suasana itu. Kadang-kadang kalau kita pun kadang-kadang marah, kenapa tak laksanakan ni, kenapa tak laksanakan sini, kenapa tak buat hukum potong tangan apa sebagainya. Memanglah hukum tangan tu disebut dalam Quran, tapi nak laksanakan tu macam mana? Dalam konteks kita Malaysia ni lah, kena ada maknanya step itulah boleh dapat dilaksanakan, diwartakan, digazetkan dan sebagainya. Selagi mana tidak digazetkan, diwartakan, tak boleh kita laksanakan. Kalau kita nak laksanakan sendiri, cubalah. Kalau kau nak tangkap kan. Macam tu. Kau nak laksanakan hukum sendiri, potong tangan, berzina ni naklah direjam sampai mati, kita buat sendiri hukum. Walaupun hukum tu hukum Allah Ta'ala. Dalam konteks kita Malaysia ni, silap-silap kita makan tangkap macam-macam. Jadi sebab tidak ada kelulusan, tidak diwartakan dan sebagainya. Itu kena faham lah. Baik, ciri-ciri kufur. Ciri-ciri kufur ialah tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak Islam, iaitu tidak menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan secara mutlak, kerana akidah dan syariat dan iman dan Islam itu tidak dapat dipisahkan. Akidah, syariat, iman, Islam, kan, semua tu tak dapat dipisahkan. Gitu. Itu sebabnya kalau orang tu dia percaya tentang rukun iman, Islam tak percaya, tertolak. Ataupun dia percaya rukun iman, Islam tak percaya, tertolak juga. Kerana Islam ni lebih pada luaran, rukun Islam, rukun iman lebih pada dalam. Dua-dua tu akan berjalan secara serentak. Kalau kita tolak salah satu rukun, habis. Itu. Baik, kemudian apabila terapkan hukum Allah Ta'ala dalam segala sistem hidup, maka ini berarti hidup menurut hukum nafsu. Hukum nafsu yang sebenarnya menjadi ciri-ciri jahiliah, yang juga lahir daripada tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan aspek hakimiyah, dan mungkin juga aspek uluhiyah. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah menamakan hukumnya lain daripada hukumnya dengan nama mengikut hawa nafsu. Mengikut hawa nafsu. Jadi hukum yang terakhir hukum Allah Ta'ala lah. Tapi dalam masa sama juga kadang-kadang ada hukum juga yang kadang perlu pada ijtihad ulama. Perlu pada ijtihad ulama. Kerana hukum ni dia ada hukum asal, ada hukum furu'. Hukum asal memang ada sebut dalam Quran. Itu yang maqasid syariah tu. Maqasid syariah. Kan, untuk pelihara harta. Untuk pelihara harta, dia ada 5 tu maqasid syariah tu. Kan, untuk dengan ada potong tangan maka akan terpelihara harta. Dengan ada hukum untuk orang yang berzina, maka terpelihara zina. Kan, rotan. Untuk yang belum menikah, rotan 100 kali rotan. Okay, kalau telah berkahwin, berzina, direjam sampai mati. Untuk tujuan apa? Maqasid syariah lah. Untuk nak pelihara supaya keturunan tu terpelihara, zuriat terpelihara. Okay? Apa lagi? Kan, orang minum arak. Kalau kita ambil tindakan kepada minum arak, kalau ikut arak, kalau siapa minum arak tu, kalau separuh daripada kaum menyatakan 40 kali rotan. Setahun lagi pendapat menyatakan 80 kali rotan. Kenapa kena laksanakan hukum itu? Kerana nak pelihara akal, nak jaga pelihara
hifzul aqli, jaga akal. Kalau tak dilaksanakan maka akal tidak akan sempurna. Kan banyaklah orang kata orang bergaduh tengah jalan. Kan langgar orang tertentu pasal. Sebab apa? Mabuk. Dia buat kereta tapi mabuk kan. Sebab apa? Hukum arak tak dilaksanakan. Gitu. Apa lagi? Pelihara harta. Pertama, hifzul mal, nak pelihara harta. Yang kedua, nak pelihara keturunan. Kan? Yang ketiga, nak pelihara akal. Yang keempat, untuk nak pelihara akidah. Akidah kita nak jaga, itulah dengan mana hukuman bagi orang yang murtad. Orang murtad kan? Orang murtad maka naklah dibunuh. Man badala dinahu faqtuluhu. Pada siapa menukar agamanya maka naklah dibunuh. Jadi dengan terlaksana hukum orang murtad, maka terpeliharalah orang daripada murtad. Okey. Apa lagi? Untuk perihal apa lagi? Akal. Kan? Lagi apa lagi? Maruah diri. Nak jaga maruah dirilah macam tu. Maka dengan ada balasan kepada orang-orang yang merompak kan, menyambung dan sebagainya adalah hukum dia. Maka terpeliharalah maqasid yang 5 tu. Itu dikatakan maqasid syariah, 5 benda kita nak jaga. Baik. Jadi hukum-hukum lain macam mana? Hukum-hukum lain juga kita ada kata dia mufti. Kita ada mufti, ada jawatan kuasa fatwa dan sebagainya. Ini hukum-hukum cabang. Hukum-hukum cabang perlukan daripada ijtihad mereka. Tak semestinya mereka hawa nafsu, tidak. Tak semestinya. Itu kena faham tu. Tapi kalau mereka keluarkan fatwa, mufti-mufti ni keluarkan fatwa kalau seandainya benda tu memang tak terdapat dalam Quran, tak terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada mungkin kata-kata pendapat sahabat saja. Nabi pun tak pernah buat benda tu, contoh kan. Jadi perlukan kepada ijtihad mufti, perlukan ijtihad jawatan kuasa fatwa dan sebagainya. Jadi mereka keluarkan hukum tak semestinya ikut hawa nafsu, tak. Jangan kita sangka dia ikut hawa nafsu pula. Oh, ini ikut hawa nafsu ni, tak. Dan juga mereka pun keluarkan fatwa pun ada kitab rujukan dia, tengok dulu kan, tanya pendapat orang lain macam-macam kan. Kalau nak keluar fatwa berkenaan kesihatan kan, dia akan panggil juga anggota pegawai kesihatan, doktor dan sebagainya. Kalau nak keluarkan fatwa tentang teknologi kan, ICT, panggil orang yang pakar tentang ICT kan. Tanya mereka, pandangan mereka dulu, barulah para ulama ijtihad. Okey, apakah hukum sebenarnya. Kalau berkenaan dengan pindah organ kan, ni pun panggil kesihatan juga, doktor. Macam mana peminahan itu dilakukan. Jadi kalau melibatkan penyembelihan binatang kan, orang ni buat sebenarnya lain sikit, pelik sikit cara dia sembelih. Okey, maka ambil video, tangkap video, ambil masukkan dalam mesyuarat kan, panggil juga orang yang menyembelih itu macam mana dia buat, panggil pula kata bahagian apa lagi, apa tu, jabatan haiwan dan sebagainya, panggillah. Maka dibincang macam-macam, maka barulah keluarkan fatwa boleh atau tidak boleh menyembelih secara begitu. Kan banyak zaman sekarang ni penyembelihan menggunakan teknologi, pakai mesin dan sebagainya kan. Zaman sekarang tuan-tuan banyak benda baru. Banyak benda baru. Tak semestinya benda baru yang keluar fatwa oleh mufti mengikut hawa nafsu, tidak. Tak semestinya. Mereka pun ada kadang tengok rujuk kitab dan sebagainya, baru mengeluarkan sesuatu fatwa. Dan fatwa itu digazetkan. Kalau ada digazetkan baru dia boleh pakai. Selagi mana tak gazetkan, tak boleh pakai. Jadi cuma kadang-kadang ada kata negeri-negeri kadang-kadang berbeza-beza fatwa. Kan, berbeza. Mereka keluar berbeza fatwa pun mengikut kepada ijtihad mereka masing-masing lah. Jadi. Baik, seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallah ilaih fa in tawallaw ma'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Maksudnya, dan naklah kamu berhukum di kalangan mereka
dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah mengikut hawa nafsu mereka, dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu daripada sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu. Kemudian jika mereka berpaling daripada menerima hukuman Allah Ta'ala tadi, maka ketahuilah bahawasanya Allah mahu menyiksa mereka dengan sebab setengah daripada dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan umat manusia itulah orang-orang yang fasik. Kebanyakan mereka orang fasik. Okey. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan, kan, dalam satu suku perempuan, dia ada satu pak lah. Dia ni mencuri. Dia mencuri dengan jumlah, kalau ikut pada hukum Islamnya, boleh dipotongkan tangan. Macam tu. Jadi sebabkan perempuan ni dah mencuri dan mengaku dia mencuri, jadi mereka menghantar satu utusan supaya datang berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya memujuk Nabi supaya perempuan ini dilepaskan, ataupun diganti dengan denda lain lah, denda lain. Apa jawapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, Nabi merah muka Nabi lah bila cakap macam tu. Maka Nabi kata, "Lau kana al-Fatimah sarakat ya laqa ya dahar." Kalau seandainya Fatimah itu mencuri, Fatimah binti Abdullah mencuri, Fatimah binti Muhammad mencuri, saya aku akan potong tangan dia juga, kata Nabi. So maknanya dalam konteks hukum Allah Ta'ala ni, Nabi tidak ada kompromi. Tak ada kompromi lah. Macam tu. Okay. Tapi macam tadi cakap, ada konteks kita macam Malaysia ni macam tu kan. Kalau nak laksana Islam, ikut dia punya rule-rule tu kan. Kalau tak apa? Negara Brunei dah laksanakan tu ya. Brunei dah laksanakan hukum Islam lah. Brunei dengan Aceh. Yalah. Tapi tak benda tu tak dihighlightkan sangat lah. Kalau satunya ada orang yang potong tangan pun, setakat ni tak ada keluar gambar kan orang potong tangan dia di Brunei itu. Tapi dengan video je lah. Gitu kan. Baik, kemudian tuan, jelaslah bahawa cara mengikut hawa nafsu itu adalah berbeza daripada masa ke semasa, daripada satu umat ke satu umat, dan daripada satu negeri ke negeri yang lain. Tetapi tidak terkeluar daripada prinsipnya, sama ada untuk kepentingan individu tertentu ataupun jamaah tertentu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Suci daripada mempunyai muslihat daripadanya, melalui hukumnya, melalui hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala sebut pun hukum paling adil ialah hukum Allah. Hukum aku paling adil. Kalau Allah Ta'ala dan Rasul tak adil, siapa lagi paling adil? Tak ada kan? Nabi Muhammad SAW satu hari tu, kalau ikut riwayatnya, satu hari Nabi terlibat dalam satu peperangan. Habis peperangan, banyak harta ghanimah yang dapat dirampas. Maka Nabi membahagikan harta ghanimah, harta perang, kepada sipulan bin sipulan dengan jumlah yang ramai, yang banyak lah. Ada yang mendapat 100 ekor unta, ada yang lebih daripada 100 ekor unta, ada yang kurang dan sebagainya. Tetapi ada sahabat-sahabat Nabi yang lain yang terdiri daripada golongan Muhajirin. Yang banyak dapat ni golongan Ansar. Golongan Muhajirin, kan, sahabat Nabi yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ada yang tidak mendapat bahagian langsung, sedangkan mereka terlibat dalam peperangan itu. Sehingga timbullah perasaan macam tak puas hatilah. Si fulan dapat, kami tak dapat. Macam tu. Kan, ada yang berbisik-bisik di belakang Nabi. Kenapalah si Muhammad tu dapat, kenapa aku tak dapat? Kan? Sehingga timbullah, orang kata, terkeluar daripada mulut salah seorang daripada lelaki, kalau macam ni lah caranya, tak adil lah.
Kalau macam ni tak adil lah. Kalau macam ni lah cara Nabi ni bagi-bagi harta ni, tak adil lah. Rupa-rupanya apa yang diucapkan oleh lelaki tadi sampai kepada baginda Rasulullah SAW, sampai pada Nabi. Yelah, segi zahiriat ni macam tak adil lah. Segi zahiriat ni tak adil. Orang ni dapat banyak, ada 100 ekor unta. Yang sahabat lain ni tiba perang juga tapi tak dapat apa-apa. So macam mana? Kalau dari segi logik dia tak adil. Maka Nabi Muhammad SAW pun memanggillah sahabat-sahabat yang terdiri pada golongan Muhajirin. Yang dapat banyak ni golongan Ansar. Muhajirin ni ada tak dapat. Jadi Nabi pun dengarlah apa yang dibuatkan sahabat tadi, kan? Maka Nabi pun katalah, kan? Biarlah mereka itu, Nabi kata, betul tak kamu cakap macam ni? Saya dengar soalan macam aku ni tidak adil. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, ada kalangan kita ni macam tak puas hatilah. Maka Nabi SAW pun berkata, biarlah mereka itu, si Fulan tu mendapat harta sebahagian banyak, biarlah si B itu dapat harta sebahagian sekian banyak, biarlah si itu dapat harta banyak sekian banyak, dapat dah. Biarlah mereka pergi membawa harta ghanimah yang telah mereka dapat. Tetapi bukankah aku ni masih ada di kalangan kamu, kata Nabi? Bukankah aku masih duduk bersama dengan kamu ini? Mana lebih baik? Mereka pergi membawa harta ghanimah sedangkan kamu masih ada aku di sisi kamu. Mana lebih baik? Harta ke aku, kata Nabi? Nampak? Harta ke aku yang paling baik? Maka mereka jawab, engkau je Rasulullah lebih baik daripada harta. Macam tu saya. Sebenarnya Nabi kata, yang aku bagi itu itulah orang-orang yang baru memeluk Islam. Mereka yang masih lagi dijinakkan hati-hati mereka lah. Tersebabnya mereka mendapat bahagian-bahagian mereka masing-masing. Sedangkan kamu ni dah lama masuk Islam. Kamu daripada Mekah dulu datang ke Madinah ni, kan? Kamu berjuang bersama dengan aku, kan? Berjalan 500 km berhijrah, kan? Bukankah iman kamu semua dah mantap, dah bagus iman? Kenapa kamu dah fikir lagi tentang harta ghanimah ni? Harta-harta tak perlu nak fikir dah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarlah mereka pergi membawa harta, kan? Yang penting aku masih ada di kalangan kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata lagi, kan, siapakah yang paling adil kalau bukan Allah Ta'ala dan Rasulnya? Siapa yang paling adil kalau bukan Allah Ta'ala dan Rasulnya? Gitu. Mereka sahabat semua diam, tunduk malu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu caralah Nabi menjawab. Penjelasan yang ada. Iya, kan? Nabi punya psikologi dia lah. Gitu. Mana ada tak boleh mati. Ya. Kalau bawa silang tu boleh lah. Kalau macam tuan ni cuma dah otak-otak ni, tak ada fikiran kata tu, kan? Biarlah, kena ambil lah, kan? Macam tu. Tinggal wujud yang tagut, mereka yang pemanah tagut, mereka yang melampaui batas, yang berkuasa menurut zaman masing-masing, yang membawa wadah mengingkari ajaran baginda, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan meninggalkan syariatnya dengan memaksa orang lain supaya sesat bersama dengannya. Jadi kekufuran lahir ke mana tu kan? Kufur lahir dengan wujudnya tagut. Apa maksud tagut? Mereka yang melampaui batas. Macam tu. Anik budullah wa citaribu tagut. Naklah kamu sembah Allah dan jauhkan diri daripada penyembahan pada tagut. Maksud tagut melampaui batas. Siapa yang melampaui batas? Dikira tagut. Fir'aun contoh, kan? Fir'aun jenis yang melampaui batas, jadi dinamakan sebagai tagut. Namrud jenis orang melampaui batas, dikatakan sebagai tagut. Ada sebahagian ulama tafsir kata tagut ni termasuk patung berhala pun tagut juga. Ada juga yang sebut, kan, ada juga pendapat menyatakan bahawa kita mengambil hukum selain daripada hukum Allah Ta'ala pun tagut juga. Kita tagut juga. Tapi asal mana tagut itu ialah
sesuatu yang berbatas, dikatakan sebagai tagut. Mana orang itu menzalimi diri mereka sendiri. Jadi tentang kufur lahir dengan wujudnya tagut. Mereka lampaui batas, yang berkuasa menurut zaman masing-masing, yang membawadah mengingkari ajaran Allah SWT dan mengingkari syariatnya dengan masa orang lain supaya sesat bersama-sama dengan dia. Ajak pula orang lain sesat. Dhallu wa adallun. Dhallu wa adallun, sesat kemudian menyesatkan orang lain. Kalau ada sesat dia je tak apa, tapi dia tarik orang lain supaya sesat. Jahil macam-macam. Sama juga iblis. Iblis ketika dilaknat dan dicampakkan ke bumi, turun daripada syurga, apa kata iblis? Iblis kata, aku akan menyesatkan anak-anak cucu Adam, dan aku akan tarik sebanyak mungkin bersama-sama aku masuk dalam neraka. Itu janji iblis. Iblis. Okey. Iblis sasaran iblis ni biasanya orang beriman. Orang kafir, iblis dia tak sasar sangat sebab memang dah tahu dah. Dia dah tahu dah ini confirm neraka. Geng dia, apa aku nak lebih-lebih sangat nak orang kata nak tarik mereka. Memang dia dah sesat. Yang iblis sangat orang kata bersungguh-sungguh ni ialah orang-orang yang beriman. Itu juga para nabi dan para rasul. Itu sebabnya Rasulullah SAW pernah bersabda, kan? Jadi yang bersangatan bala itu, musibah tu ataupun ujian tu ialah para nabi dan rasul. Amsal pa amsal. Nabi dan rasul banyak paling berat ujian yang mereka terima berbanding dengan orang-orang biasa. Gitu. Okey. Itu juga orang yang iman yang mantap. Akan ramai iblis yang juga menggodanya berbanding dengan orang iman tak mantap. Alah, tak mantap apa nak goda sangat. Iblis kata ini yang mantap ni, yang teko tu, itu yang hardcore tu yang kita nak kena kena goda ramai-ramai, kata iblis. Iblis pun dia ada persidangan mereka juga. Mereka pun ada perbincangan, persidangan di kalangan iblis, dan masing-masing akan memberikan laporan. Dalam kali pertemuan perbincangan, mereka akan keluarkan laporan masing-masing. Kau goda siapa? Macam mana godaan kau? Kau goda siapa? Macam mana godaan, berjaya ke tak berjaya? Kau goda siapa? Si Ali. Macam mana godaan kau, berjaya ke tak berjaya? Okey. Kalau tak berjaya, akan dihantar kata pasukan yang lain. Tim yang lain pula hantar. Akan goda sampailah orang tu akhirnya, macam kalau orang berumah tangga tu, sampailah orang itu bercerai-berai dan sebagainya. Itu memang kerja iblis lah, kerja dia. Okey. Kalau tuan-tuan jadi taat masjid surau ni, lagi pula ramai pula. Lagi pula ramai yang akan goda iblis berhati kan. Tuan Haji ni rajin nampak ke surau ni. Kan? Je tu. Hantar tim yang pasukan yang hebat-hebat, cubalah. Kalau iman mantap, terpelanting dah iblis tu. Kan? Sekali-kali nak goda, terpelanting dah dia. Dia akan hantar tim lain pula. Itu memang kerja dia lah tu. Iblis memang janji dia itu. Dia akan cuba tarik sebanyak mungkin lah golongan anak Adam ni masuk ke dalam neraka. Baik. Seterusnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maksudnya Allah Ta'ala menjadi wali kepada orang yang beriman. Ke mana wali? Pelindung. Maksud wali ialah pelindung. Allah Ta'ala yang menjadi pelindung kepada orang beriman. Dia mengeluarkan mereka daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman. Dan orang kafir itu yang menjadi wali kepada taghut, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya iman kepada kegelapan. Apa tak? Dalam ayat ini ada perkataan zulumat. Zulumat dan juga nur. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, yang mengeluarkan mereka itu daripada kegelapan kepada nur. Zulumat ini perkataan jamak.
Plural singular kan plural kan, bahasa Inggeris singular dengan plural. Jadi zulumat ni plural, banyak. Sedangkan nur, cahaya, singular. Nampak? Singular, nur, cahaya, singular, mufrad, tunggal. Sedangkan zulumat adalah jamak, plural lah, lebih daripada satu. Kenapa Allah Ta'ala sebut macam tu? Kenapa digandingkan perkataan zulumat dengan nur? Kenapa? Kerana zulumat ni, kegelapan ni banyak. Macam tu. Kebatilan ni banyak. Sedangkan nur tu, cahaya tu, petunjuk satu je. Maksudnya mana benda yang hak tu satu, benda benar satu. Sedangkan benda batil banyak. Tu kata ulama tu. Kenapa Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sama bila jumpa perkataan zulumat akan ada nur. Bila nur ada zulumat. Gelap, terang, cahaya. Cahaya dengan gelap. Kerana zulumat ni plural, banyak. Kegelapan tu, kesesatan tu banyak, macam-macam jenis kesesatan. Sedangkan nur yang hak satu saja. Macam tu. Okey. Dalam Quran kadang-kadang Allah Ta'ala menggunakan kata nur, kadang-kadang menggunakan hakun. Hakun tu benar tu. Lawan hakun batilun. Lawan hak batil. Kalau Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu hakun, dia akan ada lawannya batil. Hak dengan batil. Okey. Mana hak tu benar? Benar. Ada lagi perkataan yang bermaksud benar. Contohnya iaitulah sawab. Sawabun, sawab benar. Kan? Lawan sawab ialah khatun, salah. Khatun, salah. Okay, apa lagi? Perkataan yang maksud benar. Sidqun, benar. Sidqun lawannya kazibun, dusta. Jadi perkataan yang berbeza, kan, makna yang sama tetapi dipertempatkan pada tempat-tempat tertentu. Tempat pada tempat tertentu. Hakun lawannya batil. Hakun benar, tapi lawannya batil. Sawabun benar, lawannya khatun, salah. Gunakan ayat-ayat tertentu. Ayat khatun, salah. Satu lagi sidikun, benar. Sidikun kan sidik kan benar. Nabi, salah satu sifat yang wajib pada Nabi dan Rasul ialah sidik benar. Lawan sidik kazib, bohong. Kazib, bohong. Walaupun maksudnya benar, tapi dipertempatkan pada tempat-tempat yang tertentu. Macam makna dia kami dengan kita ke? Bukan gitu kan? Mana? Maksud itu bukan macam kita, satu ayat tu macam kami ataupun kita. Kami kita lah. Bukan gitulah. Baik, seterusnya, contoh tauhid yang dihuraikan secara panjang dalam Quran ialah Fir'aun. Okey, Fir'aun ni termasuk dalam kumpulan tauhid, orang yang melampaui batas. Sebagaimana bagaimana Fir'aun disebut dalam tauhid dalam Quran? Surah Taha ayat 1. Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun, ajaklah kepada Islam, ajaklah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innahu tagha, sesungguhnya tauhid Fir'aun itu termasuk dalam kumpulan tauhid, melampaui batas, ataupun golongan zalim lah, istilah kita zalim. Menzalimi pun ada macam-macam. Zalim pada Tuhan, zalim pada makhluk, zalim pada diri sendiri pun zalim juga. Berhukum dengan hukum selain daripada hukum Allah pun zalim juga. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum yang selain daripada hukum Allah, termasuk kumpulan zalim. Itu suratul Maidah tu, ayat tu. Siapa pakai hukum sendiri hukum Allah, zalim. Tak? Tapi kan dengan syarat dia berusaha dah nak laksanakan sikit, step by step, itu lain. Ni masalah kadang tak ada usaha langsung. Kalau ada usaha lain, dia share sikit-sikit nak laksanakan, kan, hukum Islam tu lebih baiklah.
Baik. Kemudian Fir'aun dianggap tagut melampaui batas kerana mengaku menjadi Tuhan. Masya-Allah. Fir'aun ni dianggap tagut kenapa? Kerana dia mengaku dia sebagai Tuhan. Dan kesan Fir'aun ni pun masih ada lagi di Mesir tu. Kan? Contohnya dia buat apa tu, piramid. Kenapa mereka buat piramid? Kenapa Fir'aun mengarahkan keluarga Israel buat piramid? Kenapa arahan? Kerana dia kata Tuhan, Musa kata Tuhan daripada di langit. Maka aku nak tengok Tuhan di Musa ni betul tak ada kat langit. Itulah dia macam menyindir lah. Dia sebenarnya menyindir Nabi Musa. Cara dia sindir, dia suruh kan kaum dia supaya kaum Israel supaya buat piramid. Kemudian dia naik atas piramid tu, nak tengok kat mana lah Tuhan Musa ni. Tuhan kata Musa kata ni sebenarnya dia menyindir Musa tu dan memperlekehkan Allah Ta'ala. Macam tu kan. Dan kononnya dia akan hidup sekian lama, tapi akhirnya dia mati juga, tenggelam di laut merah kan. Macam tu. Fir'aun ni sebenarnya dia gelaran kepada Raja Mesir. Dia ada nama yang khusus, Ramses berapa atas nama dia? Ramses berapa, Ramses 2 ke apa? Dia banyak lah. Dia Fir'aun ni gelaran kepada Raja Mesir. Tapi dia ada raja, seorang raja tu memang yang hidup pada zaman Nabi Musa AS. Masya Allah. Seterusnya tuan-tuan, Fir'aun dianggap tagut. Siapa? Macam tu. Okey, sikit lagi 10 minit lagi. Jadi Fir'aun dianggap tagut melampaui batas kerana mengaku menjadi Tuhan. Bukannya dengan makna dia mengaku bahawa dialah menjadikan alam ini, tetapi adalah dengan makna bahawa dialah berkuasa dengan hak undang-undang dan peraturan yang dicipta sendiri untuk menghukum rakyat. Itulah kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel diperas ugutlah Bani Israel. Macam tu. Jadi Bani Israel ni pun golongan Israel pun lemah kan. Kemudian tak ada pula ketua untuk mereka nak follow. Jadi memang dipergunakanlah oleh Fir'aun tu. Diseksa, dipukul setiap hari, dikerah tenaga mereka, suruh buat apa yang Fir'aun nak. Semua kena ikut je lah. Macam tu. Kemudian satu lagi, pada zaman Fir'aun ni kan, Fir'aun ni pula dia berpegang kepada sihir. Dia sihir pula. Itu sebabnya ramai dia punya penyihir-penyihir dia yang bekerja dengan dia. Jadi mana-mana rakyat yang engkar pada arahan, dia akan hantar sihir. Kerana sihir masa itu popular. Malahan pada Nabi Musa pun kan Nabi Musa lawan dengan ahli sihir dia kan. Mukjizat dia ular yang digunakan tongkat dicampakkan ke tanah menjadi ular yang betul-betul ular. Sedangkan ahli sihir ni dia bukan ular yang betul. Sihir ni dia bukan ular betul, tapi nampak macam ular. Itu jugalah macam ahli Islam mata kan. Ahli Islam mata ni kadang kita nampak macam betul, tapi kadang tak betul pun. Dia hanya menyulap mata kita. Menyulap mata kita seolah macam nampak betul, tapi bukan betul. Bukan yang sebenar hakiki dia. Macam itulah. Macam tu. Jadi Fir'aun ni kan, dia lah sebagai dia ketua masa tu, dia raja. Jadi dia mempergunakanlah ahli sihir ni untuk membantu dia, untuk melaksanakan apa kehendak dia. Macam tu. Itu sebabnya ketika Musa datang kan nak lawan dengan Fir'aun, jadi Fir'aun terpaksa panggil ahli sihir, bantu dia lah. Macam tu. Maknanya pergantungan diri pada sihir masa kuat. Macam tu. Seterusnya, mengaku Tuhan bukan hanya pengertian bahawa rakyat melakukan upacara ibadah terhadapnya. Bahkan Fir'aun itu mengaku adanya Tuhan, tetapi Fir'aun masih berlagak seperti Tuhan dengan cara memaksa rakyat supaya patuh pada hukum dan sistem yang dicipta oleh Fir'aun sendiri. Allah Ta'ala mentafsirkan ucapan Fir'aun dengan lampimannya, wa qala al-mala'u min qaumihi Fir'aun atazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yazaraka
wa yazaraka wa alihataka wa yazaraka wa alihataka. Apa maksudnya tuan? Apabila kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerosakan di negeri ini dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhannya. Ini persoalannya apakah? Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya buat kerosakan bumi dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhannya? Nampak? Ini kata-kata kan kaum dia lah, kaum Kipti. Kaum Kipti ni kaum yang pro pada Firaun. Apa aja Firaun buat semua dia sokong. Dia bantu Firaun. Sedangkan yang dipaksa ni kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel masa tu dia tidak ada ketua. Mereka sentiasa paksa buat tu buat ni sebagainya. Sampailah datangnya Musa, kan? Dan Musa itu pun asalnya hidup dalam Quran Firaun juga. Kan? Musa tu dia lahir pada zaman masa tu sepatutnya dia mati. Dia dibunuh kan? Kerana Firaun telah bermimpi akan lahir seorang lelaki daripada keturunan Bani Israel yang akan menentukan kerajaan dia. Itu sebabnya mana-mana bayi yang lahir lelaki akan disuruh bunuh. Kan? Cuma tahun bunuh tu dia ada selang-seling. Tahun ini tahun pembunuhan. Tahun depan tak dibunuh. Kalau lahir tahun depan, bayi-bayi lahir tahun depan tak dibunuh. Tahun seterusnya dibunuh. Dia ada selang-seling. Itu sebabnya Nabi Harun tidak dibunuh. Sebab dia lahir pada masa tu tak dikuatkuasakan hukum bunuh untuk mana-mana bayi lahir. Macam tu. Sedangkan Musa dia lahir pada hari yang dikuatkuasakan hukuman bunuh. Macam tu. Kuatkuasakan digazetkan hukum bunuh. Macam tu. Itu sebab ibu dia terpaksa menghanyutkan Musa. Diletak dalam satu bekas kan. Bekas dihanyutkan. Kosbaganun. Macam tu. Nampak? Nampak? Musa akhirnya hidup dalam bagi Firaun tu. Macam tu. Hidup dalam Firaun. Sehingga kan yalah budak kecil dia perlukan menyusu, menetek semua. Kan? Ramai yang dibagi susu, ditawarkan susu, Musa tak nak. Sampaikan orang kata merata lah. Firaun ni mengarahkan carilah ibu susu ni untuk menyusukan Musa ni, asyik menangis ya. Nak bunuh tak boleh. Bini tak bagi. Bini tak bagi sayang dengan orang lain. Janganlah dibunuh bang, kata. Kalah lelaki dengan perempuan. Yes. Itu banyak kadang abang-abang kan, suami-suami ni dia kalah dengan isteri dia. Bila isteri kata A, bila kata B, pasal dah B. Walaupun suami kata B, isteri kata A dia jawab ya. Tak ada B dah. Kalah dengan rumah kan. Macam tu lah deh. Betul tak tuan? Itu yang berlaku pada Musa. Jadi Musa hidup dalam guru Firaun. Dan akhirnya Allah Ta'ala kembalikan Musa pada ibu dia balik. Nampak? Dikembalikan pula pada ibu dia. Maka ibu dia dibenarkan tinggal dalam istana Firaun. Nampak? Untuk bagi susu pula. Nampak? Allah Ta'ala punya perancangan kan. Tapi akhirnya siapa yang menentukan Musa? Musa. Siapa yang menentukan Firaun? Musa balik lah. Musa balik yang menjahanamkan kerajaan dia, menghancurkan kerajaan Firaun. Masya Allah tuan-tuan, itulah dia. Allah punya perancangan. Yes, Allah Ta'ala punya perancangan. Itu tak boleh nak alam apa-apa. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran surat 52, faqala ana rabbukul a'la. Faqala ana rabbukum a'la, maka berkata Firaun, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Surah An-Nazi'at ayat 24. Dan ucapannya pada satu masa lain, firman Allah Subhanahu wa taala, wa nada fir'aun fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hazi anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadza allazi huwa mahinun wa la yakadu yubin falaula ulqi alaihi aswiratun min zahabin au jaa ma'hu al malaikatu muqtarinin.
Maksudnya, dan Fir'aun pula menyeru dengan mengisyaratkan kepada kaumnya, katanya, wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini punya aku? Dia kata, bukankah Mesir ini kerajaan aku? Dan kamu tak melihatnya? Bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina, yang hampir tak dapat menjelaskan perkataannya? Mengapa tidak dipakaikan gelang-gelang daripada emas, atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringnya? Dapat? Ni dia macam menghina Musa aja tu. Kan? Wa nada Fir'aun min qaumihi, dan Fir'aun pun berkata kepada kaumnya, qala ya qaumi, berkatalah ia, wahai kaumku, alaisa li mulku Misra, bukankah aku ni raja Mesir, wa hazi anha tajri min tahti, dan sungai-sungai ini mengalir di bawah aku. Dalam terjemahan tu tak sebut sungai tu. Tapi kalau sikit ayat tu dia sebut, wa hazi anharu tajri min tahti. Ini sungai-sungai ni sungai-sungai ni semua mengalir di bawah arahan aku. Kalau aku tak arahkan, dia tak akan mengalir. Lagak deh kan Firaun. Kan? Apala tubsirun, mengapa kamu tidak melihat? Am ana khairun min hadza allazi huwa muhinun wa la yakadu yubin. Bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina dan yang paling hampir tak dapat menjelaskan perkataannya? Ni sindiran pada Musa. Dia sindir Musa. Kan? Bukankah aku lebih baik? Musa tu kan hina. Kan? Dia kata Musa ni perkataan yang susah nak faham. Dia macam mana dia kata? Mengapa dia tidak ada pakai gelang daripada emas? Kalau Musa ni seorang Rasul, kenapa tak dipakai gelang emas? Kemudian kenapa tak ada malaikat bersama-sama dia untuk iring dia? Macam tu carilah penghinaan daripada Musa. Gitu. Okey. Jelas sekali perbandingan yang dibuat antara dirinya yang menjadi pihak berkuasa dengan segala rupa kemewahan kebenaran, sedangkan Musa tidak ada kuasa dan kebenaran. Musa tak ada apa-apa. Kan, tidak ada harta benda semua. Kan, Musa pun hidup sebagai anak angkat dia. Kemudian Musa pun pernah melarikan diri ke Kanaan, tak silap, tempat Nabi Syuaib, Nabi Allah Syuaib tu. Kan, ketika Nabi Musa menepuk seorang kaum Kipti sampai orang tu mati, maka Musa jadi takut, dia melarikan diri sampai ke Kanaan. Tempat Nabi Allah Syuaib. Nanti akhirnya dia berkahwin dengan Nabi Allah Syuaib tu. Kahwin dengan Sapura namanya. Kahwin dengan anak Nabi Allah Syuaib. Kemudian dia bekerja dengan Nabi Syuaib selama 10 tahun. Dia bekerja menggembala kambing, bertani semua dengan keluarga, tinggal dengan keluarga Nabi Syuaib, kahwin dengan anak dia selama 10 tahun. Lepas 10 tahun baru dia kembali kepada Mesir sendiri. Balik ke Mesir. Itu yang dia lawan dengan Nabi Musa, dengan Fir'aun. Macam tu. Baik. Dan akhirnya sampai situlah, wallahu alam. Firman Allah Subhanahu wa taala sampai situlah 52. Okey, saya buka kalau ada soalan lah. Sebelum saya tutup kuliah malam ni. Nabi ni 25 Nabi yang patut kita ketahui kan? Dia ni ada sejarah-sejarah mungkin kan? Sejarah-sejarah dia tu kita boleh dapatkan dalam nama-nama baru itu boleh digunakan dan daripada kita beri kitab dia. Dia sepatutnya kita tengok pada kitab lah. Boleh juga kita gunakan nama baik tu, tapi kena pastikan kesahihan dia. Kadang-kadang ada penentangan juga. Nabi Adam kita dah banyak tahu. Ya. Kadang ada penentangan juga. Tapi depan Nabi Adam tu dia Nabi Idris. Okey. Nabi Idris kan, Nabi Idris. Lepas tu Nabi Nuh. Dia ada punya cerita-cerita dia. Okey. Saya kena cerita ni, kalau dia ada cerita dia, kita dengar apa sebenarnya. Itu Rasul. 25 tu Rasul. Ya, Rasul. Rasul. Yang dalam Quran tu yang disebut dalam Quran. Lagi Nabi dalam zaman web kan. Kita tak boleh pakai kan.
boleh tengok, bacalah. Mana kadang ada persamaan, kadang ada tak ada persamaan. Kena buat comparison dan perbandingan dengan apa yang terdapat dalam kitab sirah. Ada tak persamaan kitab sirah para nabi, kan? Qisasul Anbiya, ada satu kitab namanya Qisasul Anbiya, kisah para nabi dan rasul. Kita tengok dapatkan di pasaran ada kisah para nabi dan rasul. Itu. Yang 25 itu sebenarnya Rasul semua ada 313. Rasul ada 313. Cuma yang disebut dalam Quran hanya ada 25 saja Rasul. Sedangkan bilangan Nabi ini ramai, banyak. Ada yang pendapat menyatakan 124,000 orang Nabi. 124 orang Nabi sebut dalam kitab-kitab Tauhid lah. Ada pula ulama menyatakan bahawa jumlahnya lebih daripada itu, kan? Kerana sebahagiannya dikisahkan, sebahagiannya tidak dikisahkan. Ada zaman-zaman Nabi kadang-kadang pada masa itu ada 2-3 orang Nabi. Satu zaman ada 2-3 Nabi. Ada satu zaman seorang Nabi je aja deh. Ada Nabi satu zaman tu ada banyak Nabi. Contoh macam Ibrahim Ismail satu zaman, kan? Kemudian apa lagi? Musa dengan Harun satu zaman, 2 Nabi pada masa tu. Nanti akan jumlahnya ramai. Je tu. Kemudian apa lagi? Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Syamwil, Nabi Musa, kan? Nabi Musa pun pada Nabi Khidir pun ada hidup pada zaman Musa juga. Mana pada Musa pun ada Nabi yang lain selain daripada Nabi Harun, Nabi Khidir. Jadi mana ada satu zaman tu kadang ada 2-3 orang Nabi. Itu yang kan jumlahnya yang tidak terhitung, banyak dia tu. Ada kisah-kisah yang disebutkan dalam kitab-kitab sejarah Islam, sirah, dan ada tidak disebutkan. Ada Nabi yang tidak ada pengikut, ada Nabi yang ada ramai pengikut, ada Nabi seorang pengikut, 2 pengikut. Dan pengikut daripada ramai ialah umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Habis ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Wallahu zidna ilman nafi'an wa qina sharrahum wa taqabbala sekarang halalan barakatan katsira. Wasi'na pertaya alim lana firqana fi nurina fataqabbal alifin. Allahumma fakana bidin, Allahumma fakana bidin. Allahumma jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabbalallahu minkum.